عن عبد الله بن بريدة عن أم سلامة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah orang pertama yang berhijrah, orang pertama yang dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Dan Ummu Salamah adalah seorang yang sangat mulia kerana dia telah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai isteri waktu mana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini kita dah di pertengahan ataupun kita masuk dah nak penghujung dah bulan Dzulhijjah. Kita akan masuk bulan Muharram. Muharram ni kalau bulan macam Masihi ni bulan Januari lah, bulan pertama lah, bulan 1, bulan baru, bulan haram, bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah pada Muharram tapi pada Rabiul Awal atau Safar, tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah awal berhijrah, bermula daripada dipanggil apa, sebelum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, termasuk bulan Muharram ini telah berhijrah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat yang paling pertama para sahabat hijrah adalah di Habasyah. Dan tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bumi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itulah bumi Madinah. Dan orang pertama yang keluar daripada Mekah nak menuju ke Madinah, nak berhijrah, itu adalah Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Ini adalah dua suami isteri yang mereka memiliki anak-anak. Waktu mana nak berhijrah, Allah SWT Muhammad, datang keluarga pihak Ummu Salamah dan keluarga pihak Abu Salamah merampas anak-anak yang mereka ada. Jadi akhirnya Abu Salamah berhijrah dalam keadaan meninggalkan anak dan juga isteri di kota Mekah, berhijrah seorang diri. Dan dia adalah orang pertama yang berhijrah. Kemudian barulah para sahabat yang lain berhijrah ke bumi Madinah. Dan di antara keistimewaan dan juga kisah yang istimewa lah tentang Ummu Salamah, itulah waktu mana wafatnya Abu Salamah. Suaminya wafat. Bila suaminya wafat, dia teringat satu sabda Nabi SAW. Kalau kita buka kitab tafsir Ibn Kathir, kita tengok ayat yang Allah SWT berfirman, Allah SWT Muhammad, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tu. Jadi ayat ni Allah sebut tentang barang siapa yang tertimpa musibah, Allah SWT Muhammad, atau mereka yang ditimpakan musibah, lalu mereka mengucapkan inna lillah, kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Maka Nabi SAW sebut barang siapa yang ditimpa musibah lalu menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa, ya Allah, tukarkan musibah ini kepada perkara yang lebih baik. Maksudnya musibah yang kita hadapi, kita minta Allah ganti musibah ni dengan sesuatu yang baik. Siapa yang dia buat macam ni, pasti Allah akan gantikan musibah yang dia hadapi itu dengan sesuatu yang menggembirakan dia, sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih baik. Maka waktu mana Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah isterinya rasa ini adalah musibah, ujian yang besar, kerana dia sangat sayang pada suami dia ni, Abu Salamah. Pada waktu itu dia teringat Nabi SAW sebut tentang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila ditimpa musibah, inna lillah, kami ini milik Allah, kepadanya kami kembalilah. Kemudian berdoa, ya Allah, gantikan, tukarkan musibah ini kepada yang perkara yang lebih baik. Dan Nabi telah bersabda, siapa yang kata macam ini waktu tertimpa musibah, pasti akan diganti yang lebih baik. Waktu tu Ummu Salamah kata, adakah lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah, suami aku? Kerana
Yang aku tengok, yang aku kenal, suami aku adalah seorang yang sangat baik, suami yang sangat penyayang, suami yang sangat lemah lembut, suami yang sangat Allah SWT Muhammad betul ansur, suami yang sangat ambil berat tentang isteri dia. Dia kata, tapi Nabi dah sebutlah hadis, kalau berdoa, kata innalillah dan berdoa, mesti Allah akan gantikan. Dia buat juga, dia buat, dia amalkan. Tiba-tiba satu hari Nabi SAW masuk Minang Ummu Salamah. Dan Allah telah ganti yang lebih baik pada Ummu Salamah. Kenapa? Suami dia dan Nabi Muhammad lebih baik. Nabi Muhammad menggantikan suami dia menjadi suami pada Ummu Salamah. Berkat dia menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah gantikan musibah ni pada perkara yang lebih baik. Tu dia doa tu. Kita buka tafsir Ibn Kathir, kita jumpa lah. Dia panggil apa? Kisah tentang Ummu Salamah. Terus dalam hadis ni Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anhu, dan Ummu Salamah ni juga adalah seorang isteri Nabi yang cemburunya itu sangat sikit, tak ada cemburu lah panggil. Waktu Nabi SAW nak kahwin dengan Ummu Salamah, kisah ni masyhur, kita pun duk dengar dah. Waktu tu kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, engkau nak kahwin dengan aku ni anak ramai wahai Rasulullah. Seolah-olah dia tak mau menyusahkan Nabi. Wahai Rasulullah, kalau Rasulullah kahwin dengan saya, nanti susah lah. Kenapa ni anak-anak ramai ni? Tak mau mengganggu Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, kalau engkau kahwin dengan aku, anak-anak yang ramai ini, bukankah mereka akan jadi anak aku juga? Anak aku juga, tak ada masalah. Ya Rasulullah, saya ini kuat cemburu. Saya tahu Rasulullah banyak isteri, nanti saya cemburu macam mana? Saya tak mau bila saya cemburu, saya menyakitkan hati Rasulullah yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Takut Allah murka. Nabi kata, engkau nak aku doa pada Allah, hilang cemburu engkau, cabut cemburu. Nabi berdoa, ya Allah hilangkan cemburu Ummu Salamah. Akhirnya dia adalah isteri yang suka mendamaikan sesama isteri Nabi, dan dia adalah isteri Nabi yang suka menolong isteri-isteri Nabi yang lain. Jarang madu nak tolong madu dia. Kalau orang kahwin dua, madu tak tolong madu raya. Tolong maki ada, tolong bergaduh ada. Tolong buat baik tak ada lah. Tapi Ummu Salamah sangat kuat tolong, tak cemburu. Berkat doa Nabi SAW. Maka kalau nak kahwin dua, doa supaya isteri kita tak cemburu. Okay. Saya ustaz, saya nak kahwin dua juga, tapi isteri saya ni tak boleh, cemburu kuat lah. Tak ada masalah apa, minta ke Allah. Allah kan ada, Allah yang mencipta isteri kita tu. Minta, ya Allah hilangkanlah cemburu isteri aku, ataupun sikitkan cemburu dia, sebab saya nak kahwin satu lagi lah wahai Allah. Melawak okay. Marah lagi makcik-makcik. Minta maaf saya sama. Okay. Dan ustaz kenapa ajak betul? Ini ajaran tak betul lah sudah. Nak sebut kata doa Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus, dan makcik-makcik pun doa juga. Doa apa? Ya Allah janganlah bagi suamiku kahwin lagi. Tak masalah apa, semua boleh doa insya-Allah. Dan akhirnya kita ikut saja apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anhu menyatakan pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah, ahabbas siyab. Ahabbas siyab maksudnya pakaian yang paling Nabi sayang, yang paling Nabi suka. Apa dia tu? Al-qamisu. Itulah qamis. Qamis ni apa? Allah SWT Muhammad. Qamis ni adalah macam saya pakai ni. Qamis dengan jubah lain macam ni. Kalau apa dia apa? Qamis ni dia kan dia panggil apa? Kancing ni dia hanya separuh badan. Dia tak sampai bawah. Maksudnya dia hanya terbelah separuh ni lah, separuh badan dia panggil. Jubah lain pula. Ni qamis. Ni qamis. Jubah tu apa? Jubah yang terbelah daripada atas badan kita sampailah ke kaki kita. Itu panggil jubah. Macam imam-imam duk pakai tu sembahyang Jumaat apa tu? Tu jubah. Dan adakah baju Melayu termasuk qamis? Ya, sebahagian ulama kata baju Melayu, baju Teluk Belanga dia panggil, termasuk qamis. Dan adakah baju kurta, baju ni semua termasuk qamis? Ya, termasuk qamis. Kenapa? Dia adalah baju yang separuh badan dan tidak dibelah, dan tidak panjang dan tidak dibelah sampailah ke kaki. Itu qamis dia panggil. Nabi suka qamis. Nabi ada jubah. Nabi ada jubah belah tu, di bawah tu. Tapi Nabi lebih suka memakai qamis sahaja. Tapi ada waktu Nabi pakai jubah lengkap. Macam mana kita tengok ulama-ulama tu, dalam dia qamis macam ni, luar dia jubah. Itu sunnah.
Itu pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Nabi suka adalah yang ringkas, pakai mudah macam ni. Bagi Nabi yang paling suka adalah qamis. Okey ya. Terus Sayyidina Muhammad. Wa bi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'mini ibni Khalid an Abdullah ibni Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ini sama saja. Hadis ni mafhum ni sama saja. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadatsana Zaid bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'minin bin Khalid an Abdullah. Kenapa sama? Kenapa sama-sama? Ya. Ada sikit saya beza dia. Kita terus pada hadis yang seterusnya. Nanti kalau ada siapa ada kitab yang asal boleh semak. Memang sama tu macam mana? Saya tak terbawa kitab saya tu. Lebih kurang semua riwayat yang sama daripada Ummu Salamah juga. Tapi adalah beza-beza dia tu ada sikit lah. Terus kita ambil bawah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Sayyidina Muhammad. Okey. Qala hakadha qala Ziyad bin Ayyub wa fi hadithi an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummu Salamah wa hakadha rawa ghairu wahidin an Abi Tumailata mithla riwayati Ziyad bin Ayyub. Kita terus bawah 57 Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad ibn al-Hajjaj qala hadatsana Muadz bin Hisham qala hadatsani abi an Budail yani ibnu Maisarah al-Uqliyah an Syahr bin Hawshab an Asma binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa rusghi. Sayyidatina Asma binti Yazid radhiyallahu taala anhu, Sayyidatina Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha menyatakan adalah lengan qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangan. Kita kalau mengaji kitab Syama'il Imam Tirmizi ni, jangan heran kalau hadis dia sama. Sanad tak sama tapi matan dia sama saja. Kerana al-Imam Al-Tirmizi banyak dalam bab-bab Syama'il ini dia memasukkan sanad-sanad yang berbeza tetapi matan yang sama. Makna hadis yang sama. Selain itu setengah ulama mengambil hadis-hadis daripada kitab Syama'il Imam Tirmizi dan menyusun pula, diambil hadis-hadis dan menyusun pula satu kitab hadis-hadis yang tidak berulang dalam kitab Syama'il. Dan Allah Subhanahu Muhammad, maksudnya ini semua ada barakahnya, semua sanad ada kelebihannya, barakahnya, dan inilah cara al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Terus jadi ini sebut pasal qamis Rasulullah, baju Rasulullah ni sampai ke pergelangan tangan. Maksudnya macam ni ya. Nabi punya baju, Nabi punya qamis tu contoh macam ni. Macam ni. Okey ya. Okey. Pergelangan tangan di sini. Ini pergelangan tangan dia panggil. Maka Allah Subhanahu Muhammad disebut dalam hadis ini adalah baju Rasulullah SAW hanya sampai di sini lengan dia. Sampai di sini. Kalau kita lebih taklah haram. Tak haram, taklah makruh apa semua. Cuma sunnahnya adalah kita dipanggil apa, lengan tangan ni bagi pendek tang ni saja. Tapi kebiasaan kita lebuhkan sikit, tak menjadi masalah apa-apa. Yang ni saya beli baju yang dah siap, dia panggil apa, jual di kedai. Kalau saya tempuh baju sendiri, jahit, semua saya buat dekat tukang jahit, tang ni saja. Nampak singkat sikit lah, tapi tak apa, saja nak ikut. Kita nak mengambil kelebihan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap baju qamis Nabi hanya di pergelangan tangan sini. Contoh. Boleh kita tengok lengan-lengan ni tahu nah, insya-Allah. Lebih sikit pun tak ada masalah apalah. Cuma bagilah ada satu baju kita ikut betul cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa bi la qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraits qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushair an Muawiyah ibn Qurrah
an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa in qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al-khatam. Ya, ini menariklah di sini. Dan mungkin orang tanya, kenapa Imam Tirmizi nak cerita pasal baju Nabi? Inilah ulama yang pertama sekali, inilah ulama yang kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kasih pada seseorang, kita bukan hanya ambil peduli tentang apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajak. Bahkan kita akan ambil peduli, ambil berat tentang apa dia pakai, bagaimana gaya dia pakai, bagaimana fashion dia pakai, apa dia makan. Inilah cinta. Cinta menyebabkan kita nak tahu semuanya tentang kekasih kita. Dan itulah dia panggil apa? Cinta mereka, para ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senang. Begitulah cinta pada guru, sama saja. Kita tengok setiap anak murid tu, guru setiap anak murid serban pakai tak sama. Saya baru sampai pada Kedah hari ke airport, lepas tu pergi makan apa semua tadi, temai sinilah. Dan kita pergi rumah apa dipanggil apa, kita punya saudara kita, muhibin kita, lepas tu kita main sini terus. Buka-buka beg tadi serban tak bawa. Allah lupa, tak apalah. Tak apa nak buat macam mana. Tak pakai serban lah ni. Tak bawa. Lupa. Setiap anak murid tu serban tak sama kita tengok. Kenapa tu? Kerana mereka nak pakai serban macam Tok Guru mereka. Kenapa? Cinta lah, cinta. Dan Tok Guru mereka pula pakai macam Tok Guru mereka sebelum tu sampailah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ni pelbagai cara pakai. Bahkan Rasulullah ajak sahabat pun cara pakai pelbagai juga. Cara pakai pelbagai. Nabi ikat dekat kepala sahabat. Contohnya, di antaranya para sahabat adalah Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi itu. Nabi ikat dekat kepala dia. Nabi kata, hakadha, beginilah pakai serban. Dan sahabat ni dia tak mau ubah yang Nabi ikat kepala dia. Dia ajak pula orang lepas tu. Bila dia meninggal, orang lepas tu ajak pula orang lepas tu. Sampailah para ulama kita pada saat ini. Dan kebanyakan serban yang kita pakai ni ada sanad. Sanad tu apa? Sambungan. Kita ambil dari guru kita cara pakai, guru kita ambil dari guru sebelum tu, sampailah sahabat Nabi Muhammad, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pakaian-pakaian yang kita tiru Nabi adalah sunnah. Ada orang kata serban tak sunnah? Cuba tak sunnah? Tak, sebenarnya sunnah. Kalau tak sunnah, imam hadis dalam kutubus sitah, Bukhari, Muslim apa semua, mereka tak akan masukkan babul libas, bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada babul libas, bab pakaian. Bab pakaian apa? Nak cerita tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Kita pakai ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagian mengatakan sunnahnya bukan pakai jubah, sunnahnya pakai baju Melayu, kata dia. Sebahagian dia kata macam tu. Kenapa? Alasan mereka ni orang yang alim. Kerana Nabi Muhammad memakai pakaian, dia panggil apa? Nabi macam meraihkan memakai pakaian setempat, dia panggil. Adapun kita pakai baju Melayu, itu ikut sunnah. Kenapa? Kita meraihkan setempat juga, macam Nabi Muhammad buat macam tu. Dan ada pula ulama alim mengatakan jubah Nabi, serban Nabi, ridak Nabi, pakaian Nabi, cincin apa semua, itu Nabi tidak hanya meniru orang Arab jahiliah. Jangan kita kata pakai serban, Abu Jahal pakai serban juga, jangan kata begitu. Kenapa? Cara pakai Nabi lain, cara Nabi pakai lain, cara orang kafir pakai lain. Nabi tak suka menyamai pakaiannya macam pakaian orang kafir. Kalau Nabi pakai jubah, ada cara lain sikit, ada latang mana lain dah tu. Dan Nabi pakai ridak, ada lain daripada orang yang kafir, musyrikin waktu tu. Dan serban Nabi pun cara yang macam lain lah. Jadi itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan para sahabat, para ulama sangat mengambil berat tentang pakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita tak mau kata, kalau kita ni duk pegang kata pakai serban bukan sunnah, itu terpulanglah. Tapi jangan sampai mengata pada orang pakai serban, itu salah tu. Bahkan kalau tahap merendahkan, boleh murtad pula, naudzubillah. Kalau kita tahu ni sunnah Nabi, kita merendahkan, kita menghina, risikonya kita merendahkan sunnah Nabi Muhammad, risikonya adalah sampai tahap terbatal iman, naudzubillah min dzalik, bahaya. Jadi kalau tak mau pakai, tak payah pemain lah, setengah ni pemain pula, ya. Dan hati-hati pula kita duk kata geng lebay, jangan. Lebay ni apa? Lebay ni sunnah. Salah macam kita menghina-hina sunnah Nabi SAW. Tak kira lah parti ke politik ke, kita kena ingat
fanatik kita pada parti kita. Jangan sampai bab-bab sunnah kita tak sensitif. Walaupun pemimpin kita punya ketua parti kita kata apa? Ini geng lebay ni. Contohlah, saya tak kaitkan dengan mana parti lah. Kita bukan bawa parti, kita bukan terlibat dengan parti-parti lah. Jadi contoh tu, lebay ni, geng lebay ni. Lebay, dia panggil penyamun ni kah? Lebay apa-apa lah. Jadi jangan kaitkan lebay dengan sifat yang tak baik. Kerana lebay itu sunnah Nabi SAW. Cukup kita kata apa? Ni penyamun ni, ini jahat ni, ini pembohong ni. Contoh, jangan kaitkan pakaian sunnah untuk mengutuk seseorang yang tak baik, macam tu. Kerana kita nak memuliakan sunnah Nabi SAW. Macam tu. Hati-hatilah kita kata tu. Terus, jadi lengan Nabi SAW yang qamis sampai sini. Okay. Terus, hadis ini riwayat Sayyidina Muawiyah Ibn Qurrah menyatakan, ayahku berkata, aku pergi menghadap Rasulullah SAW bersama satu kumpulan dari Muzainah untuk berbai'ah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya qamis baginda terbuka. Terbuka maksudnya macam ni. Ada riwayat Nabi pakai baju yang lengan dia tutup. Lengan macam kencing tu, atau macam ketat. Dia punya kot macam kot. Ada orang daripada Rom ni dia pakai. Biasa tengok nak kot sikit lagi sebelum kita azan. Biasa tengok nak kot sampai sini. Ada kot dia sampai betih-betih. Dia macam ni, dia kecil ni, dia terkemang ni. Dan dia kemang ni. Itulah sebahagianlah mensyarahkan ulama, itulah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Rom hadiahkan kepada Nabi Muhammad. Orang belah barat kita tengok dia punya ada kot dia apa tu? Macam musim sejuk tu dia ada macam sampai dekat betih tu. Yang itulah sebahagian mengatakan itulah yang dihadiahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lengan tu dia panggil apa? Ketat. Kot lah, ulama kata kot macam kot tu. Okey sebab tu sebahagian ulama pakai kot. Ada setengah ulama kita tengok di Syria ke apa ke, seperti Syekh Said Ramadan Al-Buti suka pakai kot. Kita kata apa ni ikut barat. Rupanya mereka kaji hadis Nabi Muhammad, sedalam-dalamnya ada rupanya pakaian macam tu yang Nabi pakai. Mereka tak niat ikut barat, mereka niat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada sikit dia panggil apa? Persamaannya. Terus nak azan dulu ke? Terus apa? Sikit lagi terus jadi qamis Rasulullah itu terbuka, atau beliau berkata butangnya terbuka. Dia panggil apa ni? Terbuka tu. Nampak baju leather shirt dia. Ada hadis Nabi tertutup. Ini musim sejuk dia panggil. Ada hadis ni terbuka. Terbuka maksudnya collar Nabi dia tak macam ni. Collar Nabi dia macam baju Johor dia panggil. Panggil baju apa tu? Ada abang kita panggil. Yang dia tu belakang. Yang ni tak ada ni tak ada. Johor dia panggil apa? Baju apa tu? Tak tahu Allah alam. Okay. Ada tak siapa pakai? Abang kita pakai. Abang kita tak ada collar ni kan? Terbuka. Dia tak tutup macam tu. Dan kancing Nabi itu terbuka mengikut riwayat inilah. Satu sebagian ulama kita tengok dia tak mampu kancing. Bukan tak mampu sebab dia nak sedekah. Kerana mereka nak mengamalkan hadis ni, Nabi itu terbuka dia punya baju dia. Kalau bahasa kita tak letak kancing, tak tutup. Macam itulah. Sebahagian dia tutup kemah. Kenapa? Kemah pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bagus semua. Terus dan beliau berkata butangnya terbuka. Butang terbuka tu. Ada guru saya ni, sebahagian guru saya ni masa ngaji Yaman dulu. Terbuka banyak. Terbuka sampai dada kita nampak, tapi ada t-shirt dalam. Kita tengok apa ni sedekah sangat ni, tok guru ni tak mampu sampai nampak dada ni, dia nampak t-shirt lah. Rupanya kita ngaji hadis, ada hadis terbuka. Macam tu Terus dia berkata lagi, aku memasukkan tangan ke dalam saku qamis baginda dan aku menyentuh khatam. Sahabat ni mengatakan, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok baju Nabi ni, dia panggil apa? Kancing tak tutup, terbuka tu. Terbuka macam tu. Aku pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ni, aku selup dalam baju Nabi. Selup. Ini bahasa Kedah selup lah, bahasa sini tak tahu. Dia panggil apa ni? Selup juga. Dia selup, dia buat apa? Dia pegang cop kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cop kenabian tu, khatam nubuwah tu, dia ada di bau belah kiri, bawah sikit.
berbetulan dengan jantung. Kalau tikam belakang ni kena jantung. Lebih kurang sini, dia bawah sikit. Dia selup tangan dan baju Nabi dia pegang. Dia pegang khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Nabi biar? Kerana Nabi nak bagi sahabat ni lebih yakin, aku ni memang rasul utusan Allah, bukan biasa-biasa. Dan banyak kisah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada para sahabat khatam dia. Ada seorang sahabat tu, dia mai kat Rasulullah. Dia mai, dan dalam hati dia ni teringin aku nak tengok cok kenabian tu macam mana. Tiba-tiba Nabi kata, mai sini. Nabi buka, Nabi tarik kain turun, kita tengok. Sampai sahabat ni kata apa? Kalau aku nak cium, boleh cium sangat dekat muka aku dengan khatam tu. Tengok mana tu. Oh, masya-Allah, sahabat Nabi SAW. Raikan sahabat, masya-Allah. Kita tak ada khatam apa lah, saya tunjuklah, tak ada khatam. Okey. Dan ada faedah daripada al-Imam Al-Bajuri atau Bajuri. Imam dalam kitab Mawahib Laduniyah, syarah bagi Syama'il Muhammadiyah. Satu faedah disebut oleh Imam Bajuri, siapa yang belakang dia itu ada macam isi merah timbul, batu keliling tu ada tai lalat ataupun bulu-bulu, orang ini akan kena ujian yang berat dalam hidup dia. Dan dia hidup akan banyak kena fitnah, dan akhirnya dia akan mati dan akan terbunuh. Kebiasaan macam tu. Bukan pasti satu betul, kebiasaan dia panggil. Kebiasaan. Dia panggil macam tu lah. Cek balik. Balik cek. Allah ada sungguh. Siap. Okey ya. Lawa. Ya. Dan khatam nubuah macam tu lah. Nabi SAW. Terus. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu hadis ni. Wabila qala hadna Abdu Humaidin hadathana Abdu Ibnu Humaidin qala hadathana Muhammad al-Fadli qala hadathana Hammad bin Salamah an Habib ibn Shahidi al-Hasani an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Zaid alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa salla bihim. Terus dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sambil dipapah, letak tangan atas bahu atas Usamah bin Zaid. Baginda memakai pakaian dari kain qitri. Itu kain yang berwarna merah dan kasar. Kain itu kasar, berasal dari Yaman. Ini dalam rujukannya Tuhfatul Ahwazi lah, sikit syarahan tu. Baginda berselimut dengannya, diletakkan di atas bahu dan menunaikan solat bersama mereka. Satu hari itu Rasulullah keluar nak pergi semayang, dipapah oleh seorang sahabat nama dia Usamah bin Zaid, dipapah Nabi. Waktu tu Nabi pakai pakaian dari kain qitri. Kain ni asal daripada Yaman, buatan Yaman. Kain ni kasak, warna merah. Dan Nabi SAW macam berselimut dengan kain tu. Inilah Nabi SAW keadaan sakit lah. Dia pakai kain macam tu, Masya Allah. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW tentang pakaian ni. Nantilah insyaAllah kita sambung. Dia panggil pengajian kita kat Bismillah dah. Minta maaf dari atas sikit saya pengajian kita pada pagi malam ini. Kita pun insyaAllah dapat barakah daripada bacaan hadis-hadis Nabi SAW. Lepas ni kita akan masuk tentang hadis-hadis Nabi pakai rida, Nabi pakai serban, dan Nabi namakan pula dia punya serban tu nama apa. Nabi namakan nama serbannya. Dia macam itulah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan bismillah. Ya kana musta'in. Allahumma inna billahi hasbunallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ودينا وحمدنا وشيخنا لجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.